nama saya Nurul Hidayah Nasuha. Hari ini kita akan membicarakan tentang faraid. Apa itu faraid? Isu-isu faraid yang sedang famous di Malaysia dan hikmah-hikmah faraid. Jadi kita pergi poin yang pertama, iaitu maksud faraid. Apa itu maksud faraid? Faraid mempunyai maksud yang banyak, antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syarak, faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sempat untuk meninggalkan wasiat sebelum kematian beliau. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya seperti anak, isteri, ibu, suami dan lain-lain. Menurut hukum Islam, harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak. Harta yang dibahagikan kepada ahli keluarga adalah baki harta yang ditinggalkan oleh arwah setelah ditolak segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang iaitu zakat, nazir dan lain-lain, dan wasiat yang dibenarkan oleh syarak iaitu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta. Antara bentuk-bentuk harta yang boleh dibahagikan secara faraid ialah tanah, bangunan sama ada rumah ataupun kedai, barang kemas iaitu perak ataupun emas, insurans dan wang tunai sama ada ia dilaburkan atau tidak, dan binatang ternakan seperti kambing, lembu dan lain-lain. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahir Eman bin Muhammad Safri dan saya akan membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan faraid. Pada tanggal 9 Februari 2020, kita dikejutkan dengan kematiannya pelawak Malaysia iaitu Abang Boceh. Beliau meninggal dunia pada umur 30 tahun dan beliau meninggal dunia di kediamannya sendiri. Punca kematian beliau merupakan demam semenjak 2 hari berikut sebelumnya dan beliau tidak mendapatkan rawatan di hospital. Isterinya iaitu Nur Hidayah menyedari kematian si arwah setelah dia cuba untuk mengejutkan si arwah untuk bangun solat subuh. Namun si arwah telah meninggal dunia. Mungkin semua tahu bahawa kematian Abang Boceh itu telah meninggalkan banyak harta untuk diserahkan kepada warisnya ataupun kepada bukan ahli waris. Namun, terdapat seorang artis itu mengupas tentang pembahagian harta arwah Abang Boceh itu dengan cara yang salah. Anda boleh cari tentang isu pembahagian harta faraid tersebut yang berkaitan dengan si keluarga si arwah di YouTube. Namun, cara artis yang cuba untuk mengupas tentang isu faraid tersebut ianya mengupas dengan cara yang salah, seperti memviralkan hal keluarga orang lain untuk dipertontonkan kepada orang lain. Seperti yang kita tahu, faraid merupakan cara pembahagian harta pusaka setelah kematian seseorang untuk diagihkan kepada ahli waris si arwah ataupun kepada bukan ahli waris. Isu berkaitan faraid ini sering timbul dan ini menjadikan isu yang hangat dalam sesebuah keluarga, lagi-lagi sesebuah keluarga itu merupakan keluarga yang kaya. Sebagai contoh, ketua keluarga itu meninggal dan beliau meninggalkan harta yang begitu banyak. So, waris si arwah iaitu orang yang berdarah daging dengan beliau, si arwah itu boleh tuntut harta tersebut. Namun, ada cara pembahagian harta yang betul menurut syariat Islam dan itu akan diterangkan oleh Yasmin. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang punca-punca timbulnya isu faraid ini. Dapat 2 faktor menjadi punca timbul isu tersebut, iaitu yang pertama, faktor kesedaran. Kurangnya kesedaran masyarakat dalam membuat perancangan kewangan mereka secara awal dikira menjadi salah satu punca. Kesedaran tentang betapa pentingnya membuat perancangan awal mengenai pengagihan harta sebelum meninggal dunia adalah amat penting supaya waris tidak menghadapi masalah dalam menguruskan pembahagian harta faraid tersebut.
Faktor yang kedua pula adalah faktor sosial. Isu kelewatan pengurusan permohonan pusaka sering terjadi dalam kalangan masyarakat. Sikap suka berlengah dan mengambil mudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang mengambil mudah terhadap permohonan pembahagian harta semati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan hukum berkaitan dengan faraid seperti di dalam surah An-Nisa yang telah menerangkan tentang kaedah pembahagian faraid dengan jelas. Di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-7 menerangkan tentang hukum faraid iaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Sikit atau banyak harta si mati, pembahagian harta mestilah dijalankan mengikut hukum yang telah Allah tetapkan. Ianya juga menjelaskan bukan semua harta yang ditinggalkan oleh si mati dikira harta pusaka yang boleh dibahagikan terus kepada waris. Para waris hendaklah menyelesaikan beberapa perkara penting dahulu sebelum membahagikan harta pusaka secara faraid. Antara perkara yang perlu diambil kira dalam pembahagian harta pusaka ialah perbelanjaan pengurusan jenazah untuk si mati, penjelasan hutang si mati, wasiat si mati, harta sepencarian dan faraidkan bahagian waris. Oleh itu, harta si mati haruslah dikumpulkan dahulu sebelum dibahagikan untuk menyelesaikan hal berkenaan si mati. Setelah selesai, barulah harta tersebut boleh dibahagikan kepada waris. Pada ayat yang ke-11 dan 12 di dalam surah An-Nisa, ianya menerangkan tentang pengiraan harta pusaka di mana pembahagian harta pusaka mestilah sesuai dengan kadar masing-masing. Sebagai contoh, jika suami yang meninggal dunia dan dia meninggalkan hartanya untuk ibu bapanya, isterinya dan anak-anaknya, maka ibunya mendapat 1/6 daripada hartanya, bapanya mendapat 1/6 daripada hartanya, isteri mendapat 1/8 daripada hartanya dan anaknya mendapat selebihnya. Dengan pembahagian untuk anak lelaki haruslah menyamai dengan 2 pembahagian harta untuk anak perempuan. Di dalam ayat yang ke-14 di dalam surah An-Nisa, Allah telah mengecam manusia sekiranya ingkar terhadap perintah Allah. Di dalam ayat tersebut, ianya bermaksud dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka kekallah dia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. Ini menunjukkan bahawa sekiranya umat Islam itu ingkar terhadap perintah Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka. Ia merupakan satu ancaman ataupun amaran yang amat berat bagi mereka yang mengabaikan pelaksanaan hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka. Assalamualaikum, saya Yasmin Syahira. Pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk mengira pembahagian faraid untuk waris si suami yang meninggal dunia. Dalam kes ini, suami meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, seorang bapa dan 5 orang anak yang terdiri daripada 2 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Pertama sekali, kita kena tahu berapakah kadar untuk setiap waris dalam bahagian faraid. Okay, jadi berdasarkan rajah yang saya buat ni, si suami meninggalkan seorang bapa, seorang ibu, seorang isteri dan 5 orang anak, iaitu 2 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Jadi kadar untuk bapa kepada si suami yang meninggal ini akan dapat 1/6. Ibunya juga akan mendapat 1/6, manakala isterinya akan mendapat 1/8 daripada pembahagian faraid. Manakala anak-anak akan mendapat asabah, iaitu baki, di mana anak lelaki akan dapat 2 bahagian setiap seorang dan anak perempuan akan dapat 1 bahagian setiap seorang. Setelah mengetahui kadar untuk setiap waris, kita boleh teruskan kepada pengiraan. Jadi di sini anda dapat lihat adalah sebuah jadual kiraan yang kita boleh gunakan. Jadi cara pengiraannya adalah kita kena senaraikan balik semua kadar tadi. Bermula dengan ibu iaitu 1/6, bapa
1/6. Manakala isteri, okay. Dari sini kita dah boleh cari asal masalah yang mana adalah pembawah yang boleh didarabkan dengan 6 dan 8. Jadi nombor yang kita boleh letak di sini adalah 24. Sebab apa? Sebab 6 kali 4 sama dengan 24. Okey, ini pun sama, 6 kali 4. Dan 8 kali 3 bersamaan 24 juga. Jadi bila kita dah tahu yang ini, tapi untuk anak-anak, kita masih belum tahu berapa pembahagiannya kan. Jadi disebabkan jumlahnya adalah 24. Jadi yang kita dah bahagi hanyalah 11. 11 tu 4 campur 4 campur 3 bersamaan dengan 11. Maksudnya di bawah ini ada lagi baki sebanyak 13. Jadi kita tahu anak lelaki akan dapat 2 bahagian dan anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Jadi kita tulis kat sini 2 bahagian dan 1 bahagian. Okey. Jadi untuk tahu lebih lanjut kadarnya, kita akan jumlahkan bahagian anak-anak tadi, iaitu menjadi 7. Dan kita besarkan asal masalah dengan cara mendarab 24 darab 7 bersamaan dengan 168. Iaitu hasil asal masalah yang baru kita buat. Jadi kita darabkan 4 dengan 7, iaitu bersamaan dengan 28. Yang ini pun 28. Manakala 3 didarabkan dengan 7 akan mendapat hasilnya 21. Dan bakinya kita isi, kita akan darab dengan bahagian anak masing-masing. 2 kali 13 sama dengan 26. 2 kali 13 sama dengan 26. 1 kali 13 sama dengan 13. Dan yang lain sama. Jadi setelah kita tahu semua jumlah ini, kesimpulannya kita akan dapat tahu ibu akan mendapat 28/168 jumlah daripada pembahagian faraid. Bapa akan mendapat 28/168. Isteri akan dapat 21/168. Anak lelaki akan dapat 26/168. Dan akhir sekali anak perempuan akan dapat 13/168 daripada jumlah harta si suami. Selesailah sudah. Jadi, dengan mengetahui kaedah ini, kita dapat mengetahui bahagian untuk setiap waris secara lengkap. Oleh itu, saya berharap cara pengiraan ini dapat diaplikasikan oleh anda untuk pengiraan pembahagian faraid bagi waris anda juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narisha Zana. Undang-Undang Faraid ditomahkan sebagai undang-undang anti wanita lantaran desakan telah mengkaji semula undang-undang agar memberi keadilan kepada golongan wanita dibangkitkan. Sebenarnya, undang-undang Islam telah memberikan keadilan kepada semua manusia tanpa mengira warna kulit, bangsa dan sebagainya.